Jadi malam ni kita babul hak kita ni muka surat 18. Kita babul hak muka surat 18. Datang sekali datang sekali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lam ya'rif imamahu la yasihu salatahu. Bermaksud bagi siapa yang bersembahyang tidak mengenal imamnya, sahlah, tidak sahlah sembahyangnya. Jadi ni kecap orang hakikat. Jadi orang hakikat ni dia imam dia segapa dia. Kalau kita tanya imam muka gapa dia? Maknanya maksud dia ialah kita semaya Nabi kita tahu bahawa tidak kita semaya. Semaya ini semata-mata Tuhan nak menyatakan, nak menjelaskan diri dia untuk diri kita. Tetapi kita tidak Tuhan. Sebab nyata itu sifat Tuhan, maka wajib duduk di Tuhan. Yang nak semaya tu, nak semaya boleh, nak semaya tu kan, nak semaya tu dia tu. Tak boleh buat semaya tu kudrat dia tu. Jadi bila kok mana-mana menyatakan Allah bagi orang hakikat, kita tak boleh lah silap kita mengaku kita tu kita mengaji Tuhan kita ayat kita ayat betul ni nak subeki diri. Tetapi kalau dia mau nampak diri dia mau tu Tuhan, beratlah kapit petek lah. Jadi imam tu kena jelas kita tu siapa. Jadi kalau kecek totok ke, kita semaya ni kita tu usah Allah Ta'ala. Kalau totok kecek apa tu? Sebab orang nyata kita sifat dia, maka sifat dia ni tak boleh berdiri, tak boleh nyata kecuali dia nyata di zat. Maka tak maka imam yang kita tu ya sifat tu lah diri zat. Lah betul. Ini bagi orang hakikat. Kita lah imam duduk dekat ni, tak ada masalah. Sebab tu orang hakikat dia semaya dia tak apa, dia tu sama-sama dia imam dekat. Tetapi kalau orang syariah tak boleh. Orang syariah bila tu imam tu mestilah tu imam tu qari jika dia qari. Kalau dia qari tu imam tu ummi tak sah dia semaya. Tu syariah. Apa makna qari? Kita ayat dah cuba baru balik. Qari ni kena ada 3 perkara kalau dia baca Quran tu. Terutama baca Tihah. Gapo dia 3 perkara tu? Pertamanya tajwidnya kena betul. Tajwid dia sebut tu pukul 5 tu kena betul, kena ada belakang. Yang keduanya huruf dia sebut tu kena betul juga. Dan yang ketiganya tasdid tu kena betul. Tasdid ni sama ada sabdu ke, sama ada sirayah ke, sama ada tawalluk ke, sama ada sagtoh ke, kalqalah dan sebagainya itu. Jadi kita kena sebut dengan betul.
tak boleh main-main lah. Jadi kena belajar lah jawabnya. Nah, kena jawabnya, kena belajar. Itu syariat. Jadi sama ada syariat tu, tarikat tu, hakikat tu, dia menekan ke semaya ni, kita kena faham. Kita nak tu imam tu, nak faham. Dia semaya sendiri pun kita kena faham. 13 rukun tu sebab ayat dah nak kena faham. Mana nak letak syariatnya, mana nak letak tarikatnya, mana nak letak hakikatnya. Dan hakikat telah payahnya niat tu. Niat tu niat lagu mana kena betul berlaku. Jadi nak tak nak kena belajar. Tu je lah. Pendek cerita. Demikian pula yang dinamakan akbar. Nah, kita semua Allahu Akbar. Tuhan Maha Besar. Besar bukan apa dia. Itu sebenarnya adalah kita atau penggerak alhamdulillah, iaitu ruh jadi dalam kalimah Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar tu yang Maha Besar tu ialah dia kata yang hiduplah. Sebab nyata yang hiduplah baru nyata orang lain. Nyata yang hiduplah baru nyata, baru nyata ilmu, baru nyata kudrat, baru nyata iradat, baru nyata sama masa kalah tu, nyata. Kalau masa tidak hidup, tak jatuh belakang. Lagu tu. Jadi, dia mana demon ni, dia pergi situ. Dia pergi maknanya, kalau dia kata akbar tu adalah nyata di kita. Jadi dalam pelaksanaan ini harus betul-betul tauhidul hakikat. Jadi dalam kita mengejarkan gapo sekalipun, semaya kau gapo, hidup gapo, khususnya semaya, kena ada tauhidul hakikat, mengesahkan sebenar-benarnya, kena mengesahkan zat, mengesahkan sifat, mengesahkan apa, mengesahkan asma. Tak boleh kalu-kalu ada 2, ada 3, tak boleh, kena mengesah. Maknanya Tuhan ni asma, nama, je makna nama dia tu. Apa? Kejaannya. Tuhan ni. Sifat mana? Sifat teso, je sifat je. Dia zat mana diri Tuhan tu je. Tapi kena faham lah. Orang kata sifat mana? Kita ngaji sifat 20 sifat lah. Maksudnya, sifat tu tak menyatakan zat katalah sifat kudrat, kuasa. Nak menyatakan Allah ya kuasa. Itu makna esa tu. Sifat tu esa tu lah. Kerana apabila tidak demikian, kalau tidak lagi tu, kalau tak ada tauhidul hakikat tu lagu mana, maka terdapatlah di dalamnya apa yang dikatakan syirik khufi. Kalau tak ada tu, tu yang kita ni kata syirik khufi, syirik yang tersembunyi. Ya, kita duk suka tidak syirik. Kita suka tidak syirik, tak ke syirik. Mau kita semaya tak kena kata Tuhan, kita kan. Mau kita semaya kita lah. Kita tak khabar bahawa kalau kita mengakulah kita ni semaya mengikut orang hakikat, out lah kita. Sebab kita boleh semaya ni hanya siaplah Tuhan je. Bukan kerana kita kuat, bukan kerana kita segar, bukan kerana kita cekak. Itu sebab saja.
sebab musabab saja. Dia kata persirikatan terlindung, mana sirik hak terlindung tak nampak. Sirik khufi ni sirik tak nampak. Ya. Dalam hal tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan firman-Nya yang berbunyi, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma nazalik li kaliman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Inna Allah, sesungguhnya Allah, la yaghfiru an yushrika bih, tidak mengampuni dosa orang yang membanyakkan Tuhan lah, membelakkan Tuhan dan tidak so. Mendua kau tiga tak kira membanyak lah, mana lebih pada so ke banyak lah. Akan tetapi segala dosa-dosa yang lain diampuni. Dosa selain pada syirik itu apunlah kau. Sebesar mana dosa gunung, sebesar dunia ni dosa, itu ampun lagi. Tetapi syirik tak ada. Tak ampun. Dan barang siapa mensyarikatkan Allah Ta'ala, bagi siapa buat ibadat tu, dia syarikat dengan Tuhan. Dia dengan Tuhan. Sama ada dengan makna lillah, dengan makna ma'allah, dengan makna ilallah, semua tu dia kata tak boleh jaga pun, iaitu dengan billah saja. Lah gitu, bagi orang hakikat dia. Maka ia pun telah sesat dengan kesesatan yang maha dahsyat. Jadi kalau ada lagi tu dalam ibadat, tidak ada mentauhidkan Allah Ta'ala dalam ibadat, maka itulah kesesatan yang maha dahsyat. Sesat, amat-amat sesat sungguh, dia kata. Surah An-Nisa ayat 116. Jadi itu ayat dari surah An-Nisa ni. Tak tahulah orang syariat dia terjemah lagu mana. Dia tafsir lagu mana tu. Allah ya tengoklah. Dalam tafsir Ar-Rahman lagu mana. Tafsir je. Tak lagi dengan kita ayat dia pun. Dalam rangka apa yang dikatakan persyarikatan itu ada dua macam. Yang persyarikatan itu makna kita dengan Tuhan. Ada kita dengan Tuhan. Itu syarikat lah. Yang pertama persyarikatan secara zahir, secara kasar. Kedua persyarikatan terlindung atau secara halus yang tidak disedari. Dalam salah satu hadis qudsi Allah mengingatkan, kulluka ayyuhal aidu zata wasifatan wa fi'lan sirkun khafiyun. Wahai engkau semua hamba pada zat. Wahai semua ni hanya hamba pada zat. Maksudnya sebab kita lah, kalau kita kata kita gaji dia terkodoh kan, antara kerusi dengan kita, atau katil dengan kita, tikar dengan kita, mana jadi hamba kita? Pakaian dengan kita, mana jadi hamba kita? Adakah pakaian itu hamba kita?
atas kursi jadi hamba kita, atas bahagian mana-mana jadi hamba kita. Dia kata. Jadi tilik mari kursi hamba aku. Tapi kita nak kursi kita pergi ambil. Hamba apa lah itu. Kalau hamba kursi lah congek-congek mereka kita ya. Jadi itu menunjukkan kita lah hamba kita aja. Tetapi kita tak manusia. Yang dinamakan anggota. Ada 7 anggota kita ni jadi hamba kita. Tak lepas. Tapi kita tak nampak lah, kita tengok dia kata kursi lah hamba. Orang syariat dia kata kursi. Orang hakikat dia tahulah dia hamba dia. Dalam kisah ni, tetapi dalam kisah Tuhan ni, dia tak nampak lah dia tu, dia nampak Tuhan. Maka yang nyata pada zat tu hanyalah sifat apa asma. Itulah hamba Tuhan. Ada soalan. Hamba pada zat ialah sifat perbuatan dan nama Tuhan lah. Adalah persyarikatan yang terlindung. Benda tu seolah-olah kita tak nampak pada zahir. Pada zahir, tapi kita tak nampak. Macam kita kata, kalau makhluk, kita kata kita. Jadi kita nampak kita je lah. Kita kata itulah kita je. Sedang kita tak tahu, kita tak erti yang kita nampak tu hanya 3 perkara. Nama kita, sifat kita, dan perbuatan perangai kita nak wayak kepada dia. 3 tu menunjukkan kita ni. Tetapi kita duduk dakwah, kita nampak kita. Tetapi hakikatnya kita nampak 3 tu. Kita nampak nama kita. Nama kita tengok babul hak. Pak kita tengok kita ni warnanya gelap gitu, 4 segi, tebal sekian ni, itu sifat dia aku. Buat dengan ketah. Sifat dia berlaku. Bila lah setahun ke 2 tahun, juta tahun, kita bila tu ialah sifat pada kita. Tetapi bukan kita, sifat dia. Tapi sifat dia tu hanya dulu di diri dia. Sebab sifat tak boleh berdiri kecuali dia nyata di diri ni, di diri jisi ni. Boleh tak? Alhamdulillah lah. Sehubungan dengan dalil tersebut di atas, maka perlu segala gerak dan tindak tanduk kita serta pelaksanaan segala sesuatunya perlu kita teliti secara mendetail. Siapa tahu kita terkena apa yang dikatakan syirkun hafiyin, mana syirik yang tak nampak, tak adalah tersembunyi, takut dengan syirik itu. Jadi kita kata kita tidak syirik, tetapi hakikatnya syirik. Itu takut. Sebab persyarikatan yang zahir itu amat gampang ditobatkan. Sebab kita nampaknya seolah-olah kita ni bersyarikat dengan Tuhan. Bersyarikat maknanya kita buat ni hak Tuhan suruh. Kita buat ni hak Tuhan suruh.
biar kita rasa kita buat ni, ya, nak menghadap Tuhan. Jadi kita rasa kita. Sedangkan dalam kita ikan, sama ada ikan Madia ke, ikan Melayu ke, sebuti kita tu nak buat ke aku sebuti. Nak buat kalau kita kata aku tadi. Nak suruh kita comel tu nak buat aku, dia kata. Sudah kecoh. Tak ada pun dah lekor setengah tu dia kata. Tak ada pun dah lekor kebuk-kebuk lain. Salah satu dah lekor kata, wama ramaita iz ramaita. Tidak mung terdedah tu ketika mengedah. Nak fikir lagu mana? Kita redah, Tuhan kata tidak mengedah ketika mengedah. Walakin Allah harama, yang redah tu adalah haktu, dia kata Tuhan. Lepas kita nak kata mana? Okey, nak pakai suatu dahaya. Banyak lagi dalam Quran kita tak reti. Cuba cari dalam Quran orang Tuhan kata aku lah, bukan mu. Banyak. Begitu kata la tatharraku zaratun illa biiznillah. Mu tak akan boleh buat sesuatu perkara. Mu boleh buat, boleh jadi takut. Izin aku, kehendak aku. Jadi maknanya Tuhan royak dalam Quran tu, banyak ayat-ayat dalam Quran tu. Kalau kita tengok dari segi terjemahan dia tu, yang Tuhan kata dia lah yang berkuasa, dia lah yang berkehendak, tidak yang lain. Sebab persyaratan yang zahir itu amat gampang ditobatkan. Jadi kita kata kita dengan Tuhan ni mudah kita kata. Mana jadi kelaziman kita kata. Kelaziman ada orang syariah, orang tarikat. Kita nak hampir dengan Tuhan, dia kata. Kita nak hampir dengan Tuhan. Kita nak hampir dengan Tuhan. Sedangkan kita tu siapa? Adakah kita tu body kita atau lagu mana? Kalau kita jadi keliru, jadi gelecoh situ. Sedangkan persyarikatan terlindung ini tidak disedari. Kalau kita rasa kita dengan Tuhan tu dan terlindung, kita tak sedar, kita tak rasa. Jadi bagaimana cara untuk meminta ampun kepada Tuhan? Sebab tu dia kata waktu apa kita minta ampun dengan Tuhan, kita tidak salah. Kita semaya lagi, puasa lagi, ada nampak tu. Jadi kita buat amal ibadat yang soleh dah ni. Nampak kita tak salah. Kita nampak kita tak salah, kita nampak apa kita buat dia soleh. Jadi duduk dia orang hakikat, dia tidak gitu. Selagi ada dia tu dosa. Dia buat tu dengan tidak berasa pun dia, tetapi semata-mata kasih Tuhan yang nyata di dia. Terus dia orang hakikat. Pas Nabi, situlah Nabi duduk ya. Nabi kita duduk, segala rasul-rasul duduk. Tapi waktu cerita tu macam-macam seolah tu Nabi tu lebih hudu pada kita. Orang buat cerita lah. Tengok dalam kasus Anbiya tu maknanya diceritakan Nabi ada setengah terlebih buruk pada kita, seolah-olah. Ingat Nabi atau Rasul ni wajib bersifat dengan pak sifat tu lah. Sidik maknanya benar, dia kecek tak pelawak tak apa kita. Kita main-main pelawak ni. Pas dia amanah. Amanah negara hak Tuhan suruh dia royak hak Tuhan suruh lagu tu lah walaupun pahit.
Gapo Tuhan lagi dia lah betul lah Tuhan lagi. Walaupun pahit je lah ayat. Oh kita gelok lalu. Tak apa. Harap pun sebab darurat. Kita gantung tak darurat lah. Kita darurat kan. Buat. Tak lagi mana. Mudah tanya. Jadi dah lah ni kena buat guana. Orang mengetah tu. Tosik kepada Islam. Pak kita tu pergi pakuh. Orang tosik Islam tu apa? Jawab lah nanti. Kena pakuh orang nak Islam misalnya. Tentang apa yang dikatakan tadi dengan sirkun khafiyun, maknanya syirik yang tak nampak tadi, yang tak sedar tadi, sangatlah halus, maknanya tak nampak. Jadi sukar untuk bertaubat. Jadi sebab itu kita tak taubat, sebab kita tak nampak. Malah ada ulama orang ni dia kata syirik hufi ni dosa kecil. Boleh lah. Kita ditamik air dalam mari kita akan waktu dulu. Jadi kalau kita nampak dah, ini dulu. Betul lah. Yalah. Justru tidak disedarkan merosok tauhid kita. Sedangkan syirik itulah tauhid kita jadi rusak. Mengesah Allah Ta'ala kita jadi rusak itu. Tetapi kita tak nampak. Kita tak nampak waktu masalahnya. Kita tak nampak dengan apa yang kita tidak tauhid. Tak tahu lah. Baklah ni kita perlu ingat dari bawah demo ability. Kita kata tak ada Tuhan lain. Kita doa ya. Demo kata ada. Tak ada Tuhan lain. Tuhannya Allah SWT. Tapi demo kata Tuhan ni banyak. Kalau nak sembah tu Tuhan sebut apa? Butuh kayu. Butuh kayu batu. Bukan Tuhan. Dia nak kata lah begitu. Jangan kata. Jangan kata Tuhan dia. Jangan kata Tuhan dia. Kalau dia kata Tuhan butuh kayu. Butuh kayu ataupun semennya. Kalau tidur terlebihnya semennya. Kalau kata. Kalau orang keli dia kata dewa. Tuhan dia. Dewa Brahma, Dewa Shiva, dia kata Tuhan dia lah kata. Dia ada 4 Tuhan. Kalau Kristian ada 3 Tuhan. Tuhan God dia kata. Tuhan anak, dia Tuhan bini, Mary. Kalau apa nama ni? Yahudi dia kata Tuhan ada anak bernama Uzair. Jadi semua tu bukan Tuhan berlaku. Beranak bukan Tuhan. Sebab apa? Kita nak baca semua lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lagu yang boleh lebih kurang. Dia nampak uduh-uduh jadi dah. Kita boleh bodoh dah. Buat mana? Demikian pula dengan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maknanya aku menyaksikan. Menyaksi itu nampak terang-terang. Kelih sungguh itu menyaksi. Aku kelih sungguh, nampak sungguh. Bahawa tiada ada Tuhan lain. Tuhannya Allah. Illallah. Tuhannya kecuali Allah je Tuhan. Lain pada Allah bukan Tuhan. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan aku juga nampak jelas terang
bahawa Nabi Muhammad tu hanyalah pesuruh Allah. Apa makna pesuruh Allah? Gapo hak Nabi buat tu hak Tuhan laku. Tak ada hak mari dia make aku nak agak ni kau molek juga ni. Biarlah Tuhan tak wayak lagi buat kena buat. Dak. Lagi Tuhan tak wahyu dia tak kira wayak. Macam peristiwa Aisyah dituduh berzina. Ya. Orang kita hanya di senyap. Orang kita hanya di senyap, dia tak jawab. Buat tak ada wahyu. Habis tu wahyu tu. Saya kata jangan kamu Muhammad menuduh berzina kepada orang yang tidak berzina. Ni. Jadi tu saya kata seolah tu saya royak Nabi Muhammad buat. Tapi Al-Quran ialah panduan kepada manusia kita. Tuhan itu dia tegur Nabi Muhammad. Maka kata kul huwallahu. Katalah Muhammad bahawa Tuhan esok. Nabi Muhammad dia tak pegang selama kini pun Tuhan esok. Nak suruh Nabi Muhammad tu rakyat kita Tuhan esok. Hak kita ni Tuhan banyak. Kita masalahnya Tuhan ni banyak. Tidak saudara tu. Dalam mengucap kedua-dua kalimah syahadah ini, asyhadu an la ilaha illallah tu dia panggil syahadah tauhid. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu dia panggil syahadah rasul. Sangat berat hukumnya. Berat dah. Sama ada Islam tak keluar pada Islam tu bukan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sama ada Islam atau tidak Islam. Islam jika sekiranya kita yakin percaya 100%. Kalau kurang pada 100 kita jadi keluar pada Islam. Kita percaya kata 99.999% kali. Malah berdekatnya 1%. Cuma 1%. Ingat itu. Itu dia panggil zat. Jadi perkara akidah ni tak boleh zah, tak boleh syak, tak boleh wahai. Apa lagi tak boleh jahil. Ada orang dia jahil, dia taklid je. Kawai tu ialah orang kata tu esok. Soalan mana-mana malah kawai jauh. Itu tu orang, dia tu tak lebah. Bukan hadis kata kalau kita saing atau lebah boleh masuk surga juga. Dia ambil hadis tu. Oh betul juga. Dia ambil hadis tu. Saya kata akhirat itu akhir tajmu ada bersama dengan orang alim ada masuk surga. Jadi dengan kita mudah masuk surga Allah. Mudah sangat. Ya, tetapi kalau kita tengok hari ni mulut tu nak ke surga tapi jalan kaki itu tuju ke neraka. Jadi mana penting mulut ke kaki kalau kita tengok kaki jalan ke neraka, mulutnya nak ke surga. Siapa ke surga dengan mulut nak tu? Sebab jalan tu kaki. Misalnya dia tak pakat. Siapa dia pakat dua tu jadi. Pakat dua tu tak? Boleh lah. Boleh. Tapi kena pakat, kena turun. Turun mana? Dalam boleh. Turun boleh. Jangan turun tak pakat. Tetapi kalau direnungkan sedalam-dalamnya serta mengingat akan rukun dan syaratnya, rukun kalau kita baca bahawa ini rukun syahadat, syarat syahadat rukun syahadat, syarat syahadat perkara yang menyempurnakan syahadat, perkara yang membatalkan syahadat, dia ayat zakar. Namun
bahawa syahadat itu adalah pokok dan daripada rukun Islam. Mana pokoknya duduk di syahadah. So semaya duduk di syahadah, so puasa duduk di syahadah, so apa zakat duduk di syahadah, so apa namanya haji duduk di syahadah. Jadi 5 rukun Islam itu duduk di syahadah belaka. Kalau tak ada syahadah, habis. Mana dalam semaya tu kita mengucap lagi. Kita tidak mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam tahajud kita mengucap lagi. No, berapa kali kita dalam 5 waktu, berapa kali kita mengucap? Cuba tengok berapa kali kita dalam 5 waktu. Bukan 5 kali. Subuh sekali, orang lain 2 kali belakang. Zuhur 2, Asar 2, Maghrib 2, Isya 2, Subuh 1. Jadi 9 kali itu. Mana nanya sempurna di segi Tuhan ni, kita kena naik 9 pangkat. Barulah comel di sisi Tuhan. Tuhan ajak kita lah kata. Oleh sebab itu, maka mempunyai 2 rukun, 2 syarat sebagai yang berikut. Rukun syahadat ada 2. Dia sini ayat 2. Dalam kita macam dalam rukunnya itu 3. Diikrarkan dengan lidah, ditasdikkan dengan hati. Jadi lagi sepatutnya, iaitu dikerjakan dengan anggota. 3 itu kena ada berlaku. Maknanya kecek, buat, hati. 3 itu kena sutuh. Kena pakat berlaku 3. Mulut kata begitu, hati kata begitu, buat begitu. Kata. 2 syarat sah syahadah, iaitu syahadah pertama hamba bersaksi, syahadah yang kedua hamba menyembah. Dia kata. Jadi hak saksi itu makna jelas nampak. Hak semua itu maknanya jelas juga. Iaitu hakikatnya bahawa sifatlah menyembah zat. Untuk memperkuatkan pelaksanaan kedua-dua kalimah syahadah tersebut, di dalam salah satu ayat Al-Quran Tuhan berfirman, Innal munafiquna allazina qalu tashhadu innaka la rasulillah wallahu yashhadu innaka la rasulihi wallahu yashhadu innal munafiquna lakazibun. Innal munafiqun, sesungguhnya orang munafik ni. Orang munafik ni, lagu mana? Iaitu orang yang mengatakan kami bersaksi bahawa engkau lah Allah dan Nabi ni pesuruh Allah. Jadi, dan Allah tu melihat hati orang munafik ni, hanyalah lakazibun, dusta, pelawak. Sekalipun mulut dia wayak molek. Sebab itulah hidup sahur 3 sifat munafik ni. Apabila kecek pelawak, apabila dia amanah khianat, apabila janji tak tepati. Itu sifat munafik. Dan ingat munafik ni orang semayang puasa rokok.
Oh, kuat setengah tu. Tetapi dia kata al-munafiquna fid darkil asfali minan nar. Ya, ada bawah tu innal munafiquna fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik ni kekal lah ia pada patak neraka. Sebab neraka ni paling panas patak. Orang kafir dia jadi kaya api ya, duduk atas. Jadi kaya api. Jadi orang beratnya orang munafik duduk bawah. Duduk bawah api, duduk bawah neraka. Patak neraka. Dengan firman Allah SWT ini sangat nyata jelas bagi kita bahawa apabila pelaksanaan kedua kelima syahadat itu tidak memenuhi rukun dan syarat sebagaimana tersebut tadi, nyatalah bahawa itu adalah munafik. Kemudian dengan ayat lain Tuhan menambahkan pula innal munafiquna fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu akan kekal ia pada patak api neraka. Sehubungan dengan ma'rifatul hakiki dan tauhidul hakiki, itu perlu kita betul-betul mengenal asal-asal roh dan tubuh kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak sapa kepada ma'rifatul hakiki, mengenal secara sungguh-sungguh kenal Tuhan ni, dan tauhidul hakiki, mengesahkan Tuhan sungguh-sungguh ni, perlulah kita tahu, kenal asal usul ruh kita dan tubuh kita. Yang mana kita kena tahu bahawa tubuh kita itu daripada tanah atau tanah air apiah ni. Maka Tuhan nyatakan hayat dia yang kita panggil ruh. Apabila nyatakan hayat tu bertukar, tubuh kita bertukar, tanah bertukar, air bertukar, api bertukar, angin bertukar. Jadi bertukar kerana adanya rahsia ruh tadi. Rahsia ruh pula Tuhan kata ada, dia panggil ruh idhafi. Dia ada ruh hakiki, ada ruh rahsia sir, ada juga dia panggil Ruhul Kudus, ruh yang suci. Jadi nama tu ada nama macam-macam lah kepada ruh ni. Agar jangan hanya tahu mengaku begitu saja tanpa dapat membuktikan kebenarannya. Yang penting di dalam ma'rifatul hakiki dan tauhidul hakiki ialah pembuktiannya. Sebab kita ni selagi tidak ada bukti, selagi tak jelas jahil kepada selagi tak jelas dalil kepada kita, bukti-bukti kepada kita, payah kita nak yakin, nak bukti je. Padahal sahabat tu tak payah bukti. Nabi kata la ilaha illallah tu dia gas lah. Tak apa kita la ilaha illallah, ada tu yang lain pun kita tak pegang lah. Masa duk tak ada, apabila ada Nabi kata Tuhan itu satu, bila tu kena seksa, kena batu kok panah atas dada apa, ahadu Tuhan seksa. Tuhan guano ni kata Tuhan kafir. Dia kata Tuhan seksa dia tu apa nama dia ni, hamba kepada hamba kepada apa nama ni, bini dia makan apa ni hati Ibn Abbas masa pergi badan. Nama dia
bukan amru. Ya. Yang menjadi musuh pada Islam sebelum dia masuk Islam. Ya. Apa dia? Suami Hindu tu dia. Suami kepada Hindu apa dia? Dia mengusahi Rasulullah. Apa? Saya bersubi buat pada Rasulullah. Tapi alhamdulillah akhirnya dia masuk Islam. Jadi berdasarkan gambar ni, dia royak pak aja. Jadi dari Allah tu, alih tu dia kata hayat, lab pertama tu ilmu, lab kedua tu iradah, ha tu kudrat. Tu dia bukti dengan ayat tu. Sebelah kanan ada ayat-ayat ni membuktikan bahawa gapo perkataan dia tu. Alif itu asal ruh nyatanya sah. Lam pertama itu adalah asalnya ilmu menyatakan sifat jalan. Lam yang akhir itu asalnya akal nyatanya sifat zaman. Sedangkan ho itu asalnya tubuh, iaitu titik, ialah nur. Sedangkan nur itu ialah ruh Nabi. Ia juga nurullah, nyatanya zat. Jadi nur Muhammad ni daripada nurullah. Nurullah itu nak menyatakan zat, nak menyatakan diri Tuhan. Setelah kita menemukan diri kita menurut ma'rifatul hakiki tadi, maka perlu kita adakan penjagaan secara ketat daripada segala noda, dosa dan maksiat, baik berbentuk apapun, serta berpegang hikmat Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Istaqimu qad sabaqtum sabqan yaidu apa in akhadtum yamina wasimala qad daltum dola lam ba'idah. Teguhkanlah pendirianmu, engkau telah mendahului lebih jauh maju. Jika engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka engkau akan sesat. Maknanya sini maknanya Tuhan tu besar dah kita dalam tehoh tu. So kita minta pada Tuhan tunjuk jalan lurus. Jalan lurus, jalan menuju pada Allah sahaja. Jangan menyimpang. Lain daripada menuju kepada Allah tu, menyimpanglah. Apatah kita buat ibadat nak benda, nak makhluk, apa lagi lah. Jadi jangan kita buat ibadat nak kepada makhluk. Alah gitu ya. Jadi sekat itulah dulu, insyaAllah. Kita sambung pula minggu depan. Kemudian fatwa dari kita Imam Al-Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan kalau ada, jawab soalan sebentar. Ada. Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah, takkan kunna ketika ilmu Allah. Dan jadikanlah ilmu manfaat dalam alam kami. Ya Allah, takkan menjadikan Tuhan yang mengenai dalam dua syarah. Ya dan dunia kuasa ya Allah. Ya ma'rifah kuasa ya Allah. Wa bada'atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Amin.